Ini tuan-tuan. Ini teras kepada budaya bangsa kita. Yang hari ini kita tinggal benar ni. Kita tinggal. Dah Quran satu bab kita memang tak lepas. Hadis satu bab kita tak lepas. Kata-kata orang bijak pandai berakal ni kita kena tengok juga. Kalau betul kita ni sayang sama-sama kita, satu bangsa, satu agama ni, kalau betul kita sayang ni, dia kata apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bukit sama didaki, lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicah. Hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk. Lapang sama berlegar, sempit sama berhimpit. Cantik bahasa dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rasa tak cantik tu? Tak boleh rasa tu sahaja. Cantik tu bahasa tu. Lapang sama berlegar. Bila ada kawasan lapang, berlegar sama aja. Bila main sempit, sama berimpit. Ini macam kita ni, sama ada berimpit. Lebih beri memberi. Kalau berjalan beriringan. Kalau ada lebih, hang bagi aku bagi. Kalau berjalan beriringan, nampak kita berkawan. Yang dulu jangan menunjang, yang tengah jangan membelok, yang belakang jangan menumit. Dia kata, maksud jangan duk bantah. Kalau kata nak jalan, sama-sama jalan. Dengan hak belakang duk menumit ni duk buat lagu kambing, duk eret tak mau jalan, tu menumit tak tu? Kambing dia duk buat bantah, kita duk tarik dia duduk pasang anchor tak mau jalan, dia duk menumit, dia panggil duk tahan tumit tak mau pergi, macam orang main tarik tali tu, atau menumit tak tu, dia buh tumit dia duk tarik tak mau pergi. Kalau dah kita kata kita nak berjalan beriringan, jangan duk ada hak nak corner, ada hak nak menumit, tak boleh. Jalan, kita kata keputusan dah buat, kata kita nak jalan, kita jalan. Yang lupa diingatkan, yang bengkok diluruskan, yang tidur dijagakan, yang salah tegur menegur. Cantik bahasa dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tahun 1800 dia boleh tulis bahasa seindah ni. Dia boleh tulis benda ni. Kalau kawan-kawan kita ada yang nampak macam lupa, peringat dia. Kalau di kalangan kita ni nampak bengkok, kita pun betul dia. Kalau di kalangan kita ni ada salah, tegur menegur. Hari ini dia tegur kita, esok kita tegur dia. Yang rendah angkat mengangkat, yang tinggi junjung menjunjung, yang tua memberi wasiat, yang alim memberi amanat, yang berani memberi kuat, yang berkuasa memberi daulat. Allahu Akbar. Ni saya sebelum mai baca ni, saya tak tahu baca berapa kali dah umur kali ni. Bahasa syok bila baca ni, sedap bahasa dia tu. Yang bahasa ni semua ni dia nak simpulkan, nak habaq kata kita ni hendaklah bersatu. Kita ni hendaklah bersatu, jangan pecah belah. Kuat lidi kerana diikat, dia kata. Kuat hati kerana muafakat. Lidi kalau sebatang nak pergi buang sampah selungup, patah lidi tu, impun lidi, ikat jadi penyapu lidi. Sampah banyak tu kita boleh buang, sapu sikit-sikit kita boleh buang. Lidi tak kuat kalau sebatang, tapi kuat lidi kerana diikat, kuat hati kerana muafakat. Tak baca Bahrul Mazi kita kalau duk baca cerita ni. Nah apa tuan-tuan, ni hak dia nak beritahu kat kita ni. Tak ada salah apa dengan bangsa kita. Jangan orang Melayu marah kepada bangsa Melayu dia. Melayu tak salah, bangsa Cina tak salah, bangsa India tak salah. Salahnya apa dia? Apabila dia tak mau ambil Islam sebagai tunjang hidup dia. Itu salah dia. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Arab, orang apa pun tak apa, ambil Islam, apa selamat. Bangsa tak ada salah apa dalam bab ni. Jangan pergi hina bangsa siapa-siapa pun. Maka dia sebut di sini, mencela dan mencaci orang kerana keturunannya, seperti dikata kepada dia, hei anak Cina, dikata lagu tu. Dan bangsa anak orang
mata luyu. Dikata agak tuan tu, bangsa mata sepek. Apa salah mata dia? Mak dia, pak dia bangsa Cina, dia beranak main sepek. Kenapa? Macam mana? Duk hina ke sepek dia tu. Tak boleh, dia kata. Emak bangsa Hindu Paria, dia marah dekat orang, dia kata lagu tu dekat dia. Bangsa mak Hindu Paria. Tak boleh, dia kata. Kita tak boleh hina orang macam tu. Dan tiada pula melaknat dengan tiada mencabul dan pencarut dan tiada busuk mulut di dalam memaki orang. Kalau yang ni kita boleh jaga, kita ada tanda kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau kita boleh jaga benda ni. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah melaknat itu kembali kepada yang melaknat jika tiada jatuh atas yang kena laknat. Kita baca mukadimah tadi. Demikianlah hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya laknat itu apabila dihadapkan dia dan dilaknat dia kepada yang dilaknat dan yang dihadapkan dia, maka pergi ia mengenainya. Bila kita kata tak elok dekat satu orang, perkataan tu nak pergi cari orang yang kita kata. Dia nak pergi dekat kawan tu. Jika ada didapatinya jalan mengenainya, kerana orang yang kena laknat itu memang zalim misalnya kepada orang yang melaknat tadi, maka jika tidak ada jalan laknat itu datang mengenai kena laknat itu, maka berkatalah ia, yakni kalimah laknat itu, wahai Tuhanku, telah dihadapkan oleh yang melaknat itu aku kepada si anu, maka tak ada jalan yang dapat aku menimpa ke atas sipulan yang kena laknat itu. Maka dijawab dari pihak Tuhan, kembalilah kamu kepada tempat yang kamu datang. Maka ia kembali menimpa orang yang melaknat tadi. Kita baca tadi. Kita kata dekat satu orang, dia keluar pi, dia nak pi dekat kawan hak kita kata. Pi kawan tu tak seperti yang kita kata. Bila dia tak boleh nak hinggap dekat kawan tu, dia cari Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku ni dilempang kepada si polam ni, tapi si polam ni tak seperti yang orang kata. Mana aku nak pilih ni? Tuhan kata, hang patah balik dekat kawan hak kata tadi. Hang patah balik pergi dekat dia, dia kena tanggung apa yang dia kata tak betul pada orang ni. Dia ghostan balik tu jahanam kawan yang kata ni. Kalau sehari dia maki orang 10 kali, sehari 10 benda hak dia maki duk main atas belakang dia. Kalau sekiranya orang hak dia maki tu tak seperti yang dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah melaknat angin itu juga ditegah oleh syarak. Kita bukan saja tak boleh nak laknat manusia, angin pun kita tak boleh duk kata lebih kurang kat dia. Seperti seorang di dalam bekerja mengangin padi. Dulu cerita ni dulu lah, ada lagi kat belah Kedah. Dulu dia ada macam satu gerek tu, dia ada kipas besar tepi. Ni di kayu, kipas tu nanti pusing, kawan tu nanti duk tuang padi. Kalau hampa, dia pukul pergi ke lain, padi turun di bawah. Kan? Dia duk mengangin padi, dia kata. Lalu putus tiupan angin. Tiba-tiba angin hak dia duk guna abuan nak pukul hampa padi bagi pi tu, angin berhenti. Maka dia pun lalu marah, cukup dengan sumpah seranah laknat dia. Dikatanya angin laknatullah. Ni jenis macam ni. Kan? Jenis macam ni. Dia tukang rumah. Hari ni turun pi dengan 4-5 orang pekerja apa semua, elok bancuh-bancuh semen, hujan mai. Mula mulut cakap tak elok. Tak nak haram ke hujan ni. Dia la ilaha illallah. Tentang bisa dengar tak kaki macam ni? Mulut dia keluar. Duduk di mulut dia ni. Sumpah serabah ni duduk di mulut dia. Kita dengar pun takut. Nak lari kita ni. Hujan mai. Dia pergi kata dulu tu. 2-3 hari dia kata aku duduk di rumah dia tak mau hujan. Hari ni aku keluar nak main buat kerja. Hari ni nak hujan. Duduk marah ni duduk cekak pinggang tengok ke langit. Dia main lintang panah dia dari tu baru ada akal. Ada manusia jenis macam ni. So Nabi bagi tahu apa? Tak boleh macam tu. Tak boleh hidup laknat kepada makhluk Allah. Angin ni makhluk Allah, cuaca ni makhluk Allah.
Allah mau macam mana, macam tu dia jadi. Dia ni pun macam kita buat dua kerja ni. Masa nak sign tu dia tulis, saya yang menurut perintah. Isi surat tu bukan kita punya mau. Kita punya mau macam lain, tapi saya yang menurut perintah. Jadi masa nak sign tu pun dah macam tak syok nak sign tu. Pasal apa? Isi surat tu kita tak berkenan, tapi saya yang menurut perintah sign. Apa nak buat? Angin, cuaca semua turut perintah Allah. Allah kata hujan, ni hujan. Kita nak pergi maki hujan tak boleh. Kita maki hujan macam kita maki Allah. Ini masalah dia. Baik, dia kata, dikatanya angin laknatullah, ataupun dikatanya angin berdebah dia pun di sini. Badal bahah, jangan tidur baca angin bid'ah pula. Angin berdebah dia kata, dan sebagainya. Ataupun ia dalam berjalan tiba-tiba bertiup angin yang kuat sampai menerbangkan kepiahnya. Ni pula satu keadaan dia kata. Balik masjid ni naik motor angin main pupuk macam mana ke, kepiah terbang jatuh atas jalan. Ataupun menyingkapkan kainnya, angin pupuk naik, kain tu naik jadi macam payung terjun, dia tutup muka bawah lalu dia buka, dia jadi macam tu kat dia. Ataupun datang angin panas meniup ke atasnya dengan panasnya, maka dia pun marah akan tiup angin yang demikian itu. Cukup dengan laknatnya sekali, dia maki dengan angin ni sekali. Pasal apa? Pasal ketayak dia jatuh tengah jalan kan? Lain kali dah tahu dah angin kuat, boh kali rapia di ketayak ni. Tebuk satu lubang balik ni, tebuk lubang ni, satu macam yang tali rubuk ni. Nah, selamat. Sampai roadblock, polis pun takut nak tengok dia ni helmet ke apa. Nak kata ketayak pada tali, nak kata helmet ketayak kan? Baik, semuanya itu ditegah oleh syarah dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ali bin Abbas, anna rajulan la'ana ar-rih 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tal'an ar-rih fa innaha ma'murah. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya satu orang laki-laki telah melaknat dia akan angin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dia maki angin, Nabi tu ada. Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laknat itu. Maka serta dilarang oleh Nabi dengan sabdanya, jangan kamu laknat akan angin itu. Nabi dia tegur terus. Nabi dia tegur terus. Jangan hendak laknat angin itu. Nabi ini tuan-tuan. Nanti bila-bila kita baca satu muqaddimah hadis, cerita tentang Sayyidina Ali, hadis Bukhari. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia ni sepupu Nabi, dia ni menantu Nabi. Dia menikah dengan Fatimah. Satu hari Ali ni sudah pergi jatuh berkenan dekat anak Abu Jahal. Ali ni sudah jatuh berkenan dekat anak Abu Jahal. Berkenan sampai tahap nak pergi minang anak Abu Jahal buat bini dia. Tahu kepada Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi ni. Orang perempuan mana yang seronok dengar lelaki dia berkenan kat perempuan lain? Ada Allah? Cuba angkat tangan. Tak ada. Dengar kata lelaki dia ada berkenan kat orang lain ni, memang jadi karut lah. Fatimah ni bila dengar kata suami dia Ali pergi berkenan pula dekat anak Abu Jahal. Oh. Pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai bapakku, betul tak orang duk kata selama ni, kata ayah tak suka kalau orang buat tak elok dekat anak ayah? Dia pergi tanya lagu tu dulu. Nabi tanya dia, apa hal? Dia kata Ali. Kalau kita lah ni kata Abang Ali lah. Bang Ali no, dia kata. Dengar kata duk cari orang nak hantar rombongan pergi minang anak Abu Jahal. Nabi SAW bila dengar macam tu, cepuih bangkit berdiri di depan sahabat ni. Hadis Bukhari tuan-tuan. Cepuih Nabi bangkit berdiri. Nabi kata apa? Allah marah kepada orang yang menyakiti keluarga Nabi SAW. Nabi kata lagu tu.
Allah marah kepada orang yang menyakiti keluarga Nabi. Maksudnya apa? Tindakan Ali berkenaan dekat anak Abu Jahal tu menyakitkan hati anak Nabi. Nabi kata lagu tu, dan Nabi kata tidak boleh menghimpunkan anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di dalam satu rumah tangga. Nabi kata. Orang pergi habaq dekat Sayyidina Ali pantuang nak mengamuk dah. Ali dengar boh dia Agustan tak eri je pergi minang anak Abu Jahal. Hadis tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salah ke Nabi apabila Nabi mengambil sikap memihak dekat anak dia macam tu? Nabi ni selfish ke? Selfish ke? Nabi ni pentingkan diri sendiri ke? Pentingkan anak dia ke? Bolehkah kita buat tohmahan macam tu? Orientalis kata macam tu. Mereka tulis buku, mereka quote hadis-hadis ni semua, mereka nak menggambarkan Nabi ni manusia yang macam ni. Dia ni apa? Dia selfish. Dia pentingkan diri dia dan keluarga dia. Tapi orang lain tak apa. Jangan menyentuh hal tu. Mereka cuba bawa dari angle tu dalam usaha nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tindakan Nabi itu ada justifikasinya, ada penjelasan dia dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, balik kepada yang ini tadi, tak boleh kita marah kepada angin ni, kerana angin di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia nak cup beras ke, pelan ke, dia nak pergi terbang ke tayar ke, dia nak buat apa ke, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni yang kena jaga. Itu ada satu kes, satu perempuan pakai tudung labuh, tudung budak lah kata tudung cendawan, dia kata tudung labuh ni sampai bagus lah. Tapi kena jagalah bila pakai tudung macam tu. Pakai tudung labuh macam tu, naik motor di jambatan Pulau Pinang. Perempuan ni tudung labuh, pakai helmet, naik motor di jambatan Pulau Pinang. Angin derai. Di atas jambatan tu angin derai. Angin puput main, selak tudung dia, sopuk muka dia. Dia duduk motor. Tudung tu angin puput, sokok muka dia. Bila sokok tengah duduk motor, aksiden lah. Habis muka ni, dengan gigi ni habis semua rongok. Tak ada apa, dengan mata buta sebelah dengan ICU berapa lama. Tuhan salah ke apa yang kena kat dia tu? Angin salah ke apa yang kena kat dia tu? Dah, ni cerita ni. Angin menjalankan perintah Allah. Allah suruh dia bertiup-bertiup lah. Kita ni kena ambil lah langkah berjaga-jaga. Dah tahu dah kita nak buat motor, dah tahu tudung kita labuh, dah tahu dah angin kuat di atas jambatan. Fikir satu cara supaya benda tu tak jadi. Buh satu jaket kau di atas, tudung duduk bawah jaket, dia tak jadilah benda lagu tu. Kita tu yang cuai, salah kita, benda pergi jadi macam tu. Kita tak boleh tunjuk kata ni Tuhan salah, tunjuk ni angin salah, tu tak boleh. Kita pakai tudung labuh tu bagus dah, tapi langkah-langkah keselamatan bila kita pakai macam tu nak kena ambil kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan marah ke angin. Angin ma'murah, dia jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh akan dia bertiup dari utara ke selatan, ataupun daripada selatan ke utara, atau dari timur ke barat, ataupun barat ke timur. Maka apalah dosa angin itu engkau nak melaknat akan dia itu? Dia kata tak ada salah angin itu. Apabila engkau tahu akan dia di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajar kamu salahkan dia. Sambung hadis tu, wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Tu hadis dia. Bahwasanya siapa melaknat akan satu benda yang tiada baginya mustahak dilaknat, kerana tak ada apa dosanya, nescaya kembalilah laknat itu ke atas orang yang melaknat tadi. Dia bidah mai balik. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Baik, masalah dia kata melaknat binatang itu juga ditegah oleh syarak. Ni hadis yang kita baca tadi juga, perempuan yang naik unta slow tadi, bila dia maki saja unta dia, Nabi suruh buat turun barang atas unta tu, tinggal unta tu. Sehingga kan kata Imran bin Husain, dia kata apa? Aku dapat tengok unta tu duduk jalan wangwi, tak ada siapa peduli dekat dia.
dia sudah kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata melaknat binatang itu ditegah oleh syarak dengan dalil larang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, di dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir, dan ada satu perempuan daripada kaum Ansar di atas seekor unta betina. Maka sudahlah unta itu penat dan kurang cepat jalannya. Lalu perempuan itu melaknat dia. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laknat itu, sabda Nabi, ambil oleh kamu wahai sahabat-sahabatku apa yang ada atas belakang unta itu dan lepaskan unta itu, kerana dia sudah kena laknat. Jangan berjalan sama-sama kita unta yang kena laknat itu. Kata Imran, seolah-olah aku nampak Allah ni berjalan unta itu sendirian di kalangan orang, tiada siapa peduli akan dia. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dan lainnya. Ini yang kita baca tadi. Baik, masalah melaknat ayam berkokok di tegas, ada juga kaki macam ni. Subuh ayam berkokok, dia keluar biligan ayam bapak tu. Ayam bapak tu, ayam jantan ayam bapak ni hilang kejantanannya, lari pasal dia biligan. Tahu ni di mana tuan-tuan ada baca harian Metro ke apa? Bini gerak, laki sembahyang subuh, dia bangkit, ambil pisau tikam bini dia, bunuh. Pasal gerak sembahyang subuh. Ini macam ni punya penyakit tu ada zaman lah ni. Ni pula apa? Ayam berkukuk, dia turun biligan. Punya penyakit. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya seekor ayam jantan berkukuk dia hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata satu orang laki-laki, ya Tuhanku, dia kata, laknat akan dia. La ilaha illallah. Ayam berkukuk, dia kata, ya Allah, laknatkan ayam ni, dia kata. Bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata yang demikian, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah dia berkukuk. Nabi kata sampai ayam berkukuk pun tak boleh hang ni. Biar kat dia nak berkukuk. Jangan dilaknat akan ayam itu, kerana dia menyeru orang kepada sembahyang. Patut hang kena pergi shake hand dengan ayam tu. Terima kasih ke dia tolong gerak. Bukan ada siapa bayar gaji ke dia tiap bulan ni duduk berkukuk suruh orang bagi sembahyang ni. Pejabat zakat minta orang bagi duit ke dia. Tu bila masjid dapat juga tu. Tok bilai masjid dapat duit ni duk panggil orang sembahyang. Ayam dia berkukuk, gerak orang sembahyang, bukan ada siapa pergi bagi apa kat dia. Syekh ni nak pergi penyetak pula kat ayam ni. Allahu Akbar. Maka dia kata, maka Nabi kata biar pergi dia berkukuk. Jangan kamu laknat duk maki hamun dia, kerana dia menyeru orang sembahyang, yakni dia menjagakan orang akan masuk waktu untuk beribadat sembahyang subuh. Adakah pasal duduk marah ayam tu? Masalah melaknat kutu anjing itu pun ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan macam-macam, ya Allahu Akbar. Kita duk baca Bukhari, Muslim ni duk baca banyak tahun dah. Ada lagi hadis yang kita dengar rasa macam tak nak dengar. Ada lagi. Buku tuan-tuan duk beli Sahih Bukhari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 tu pun bukan lengkap. Ada lagi hadis yang dia tak muatkan di dalam buku terjemahan Indonesia tu. Ada lagi. Dia kena tengok di dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Betul tu. Hak tu semua hadis Bukhari ada dalam dia. Hak kita duk beli di kedai-kedai buku ni, Sahih Bukhari jilid 1, jilid 2, bukan semua hadis Bukhari ada dalam tu. Kadang-kadang hadis yang ulang dia potong, dia tak orang masuk, dan kalau masuk banyak sangat, bila banyak sangat orang tak beli. Dia business oriented. Dia kira buat buku nak bagi orang beli. Kalau tebal sangat, kalau apa mahal sangat, orang tak beli. Dia buat buku nipis-nipis, matlamat dia nak bagi orang beli, matlamat dia nak menyaga. Dia ambil tu hak asal tu, Sahih Bukhari hak asal tu. Ada lagi hadis yang kita haduk baca dah ni tak pernah jumpa, ada lagi. Belum bercakap tentang Sahih Muslim lagi, belum bercakap tentang Sunan Abu Daud, tentang At-Tirmizi, tentang An-Nasai, tentang Ibnu Majah, tentang Sunan Ad-Darimi, tentang Al-Muwatta Imam Malik.
tentang apa Musnad Imam Ahmad. Banyak lagi kitab hadis duk ada ni, yang hadis-hadis sahih ada banyak di sana. Jadi bila kita duk mengaji ni, dapatlah, oh yang ni aku tak pernah dengar, oh yang ni aku tak pernah dengar. Oh, satu pertambahan ilmu untuk kita tambah amalan kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni pula dia kata apa? Ada pula satu hadis sampai nak maki, nak kata tak elok dekat kutu anjing. Apa dia panggil? Kutu kah? Tungau kah? Cenengau kah? Apa ada di badan anjing tu, binatang tu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami di sisi Nabi SAW. Maka diketit oleh seekor kutu anjing akan satu laki-laki. Ketit ni bahasa Sarawak kah? Ketit. Nah, ini yang Datuk Ustaz Ismail Kamus dia kata kat saya lah. Dia kata syok baca Bahrul Mazi ni, dia kata tapi dia masalah dia ada perkataan dia tak faham. Ni ketit ni lah. Ketit, lepas tu apa? Kelebong. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang utara, dia orang Lubuk Merebau, Perak Utara kan, yang panggil Marbawi tu Lubuk Merebau. Jadi dia tulis kaf lam bawah ra, kelebong. Nak abang seluk tu dia pergi buat kaf lam bawah ra, kelebong. Jadi kalau orang belah Kuala Lumpur, belah Johor baca ni kaf lam bawah ra, dia nak kata apa? Ke Kuala Lumpur kot dia kata, tapi jahat tu dia Kuala Lumpur kot ni dia kata kelebong kan. Tuan-tuan tahu Datuk Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus kita tak sihat, dia ada di hospital, keadaan dia setakat 2-3 hari lepas tak apa elok keadaan dia doa mudah-mudahan Allah Ta'ala pulihkan kesihatan dia. Nah, dia satu orang yang banyak berjasa untuk dakwah Islamiah di Malaysia. Dia di antara orang yang awal-awal terjun di dalam medan dakwah dengan gaya penyampaian dia yang memikat hati ramai orang, dan ramai orang pun berubah atas sebab musabab dia. Dan dia telah menunjukkan dari segi prinsip diri yang dia pegang, sanggup letak jawatan kerana mempertahankan pendirian dan sebagainya. Dia orang bagus, tuan-tuan. Dia orang bagus. Saya telefon dekat Sahibul Samahah Datuk Mufti Kedah 2-3 hari lepas, Ustaz Badarudin, Datuk Ustaz Badarudin. Saya tanya dia, Datuk Ustaz Badarudin, Mufti kita ni baik dengan Ustaz Ismail Kamus, dia kawan baik. Saya pernah belanja dia makan hari tu, dia memang baik, selalu duduk berjalan sekali. Saya telefon kat Datuk Badarudin, tanya macam mana keadaan sahabat kita Ustaz Ismail Kamus. Dia kata dia baru jumpa dengan Ustaz Ismail Kamus hari Ahad lepas, baru jumpa di Singapura, pergi makan kenduri. Saya kata macam mana Ahad bila? Dia kata ni Ahad baru lepas 2-3 hari lepas. Tapi dah pergi makan kenduri tu pun tak sihat dah. Nak naik ke kapal terbang, nak langkah tangga 2 tangga pun tak boleh. Dia punya uzur dia macam tu. Tapi mengenangkan kenduri kawan baik mereka. Datuk Zain ni dia pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Singapura. Datuk Zain ni kawan baik kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti Kedah, dan kawan baik kepada Ustaz Ismail Kamus. Jadi mengenangkan kawan baik kenduri kahwin anak ni, pi juga walau nak naik kapal terbang pi tak boleh, dia suruh zaujah dia, isteri dia bawa kereta, naik juga kereta pi Singapura, ke Kuala Lumpur pi Singapura, sampai nak turun kereta pun tak larat uzur, tapi pi juga. Tapi Datuk Badarudin Mufti kita kata duk melawak apa tu lah, tak larat ni apa semua, duk melawak dengan kawan-kawan ni, nak ambil hati kawan bagi orang seronok kat dia, macam tu lah dia kata. Tu orang bagus tentang tu. Raja Ali Haji kata tadi ni kan, orang bagus dia macam tu. Dia tak sihat, dia ada di hospital Ampang Kelaniga di Kuala Lumpur. Ramai kawan-kawan kita duk pergi ziarah dia kan. Kalau tak boleh pergi pun doa kesihatan untuk dia, kan orang bagus. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa ilahi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.